Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, senantiasa Allah Subhanahu wa taala ni masih beri lagi kepada kita satu peluang yang Allah Subhanahu wa taala kehendak baik kepada kita, iaitu boleh sama-sama kita mari duduk di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala supaya kita sama-sama boleh mengambil fahaman, pengertian dan ilmu pengetahuan supaya kita nak mensahkan amalan kita dan pegangan kita, supaya kita nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita tu dapat kebahagiaan dan dapatnya kemuliaan di dunia maupun di hari akhirat nanti. Jadi munasabahnya tak beberapa hari lagi lah insya-Allah Subhanahu wa taala kita akan sambutnya satu bulan yang orang-orang mukminin, orang-orang muslimin duk tunggu-tunggu, iaitu bulan Ramadan sebagai bulan puasa. Tidak gembira bulan ini malaikat di hati-hati orang yang beriman, orang-orang Islam, orang-orang yang terang-terang kenakan akan hakikat hidup dia di dalam dunia ni dan kenanya akan ajari Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapakah Allah Subhanahu wa taala ni memulia sangatnya bulan Ramadan al-Mubarak, sedangkan bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah maklum bukan daripada bulan haram, bukan daripada bulan yang Allah Subhanahu wa taala tegah nak berlakunya kezaliman di dalam bulan itu ataupun nak berlakunya peperangan atau sebagainya. Kenapakah Allah Subhanahu wa taala memuliakan Ramadan? Kerana Tuhan royak dengan cara jelas di dalam Al-Quran kata Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kerana bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di dalam bulan itu, iaitu bulan Ramadan, bulan puasa lah yang kita kenalnya. Maka munasabahnya Al-Quran ini sebagai Allah Ta'ala turunkan di dalam bulan Ramadan, dan umat yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala fardu di atas mereka itu puasa supaya nak tanggungnya ataupun nak syukur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala buat turun sebagai perlembagaan hidup bagi tiap-tiap orang Islam dan kepada manusia seluruhnya. Karena Al-Quran ini adalah hudan linnas, keterangan bagi manusia, wabayinat, dan keterangan cahaya,
wa bayyinat keterangan, hudan makna petunjuk, minal huda wal furqan. Furqan ni makna kata Al-Quran yang ada di tangan orang Islam sekarang lalan ini, dia boleh buat beza di antara al-batil dengan al-haq. Dengan sebab adanya Quran, boleh kita tahu ini perkara yang hak, perkara yang benar, dan perkara ni adalah perkara yang batil, perkara yang tak pakar. Maka munasabahnya pada perjumpaan sekali ini, saya pun pilih satu maudhu' supaya kita ni pakak-pakak boleh ambil pengertian, terutamanya ahli masjid sini. Terima kasihlah kepada ahli jawatan kuasa masjid di sini, yang mana mereka itu usaha dengan sungguhnya supaya adanya majlis menuntut ilmu umpama ni boleh kita mari muzakarah dan dengar akan isi kandungan ajaran Islam kita. Itu adalah pemberian besar sekali daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya pohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala memberkati dan balasnya mereka itu di atas usaha yang baik ini. Jadi apakah Quran ini? Quran ni gapo? Hakikat Quran ni gapo dia? Terkadang kita kena mengingati juga. Kita duk baca akan isi kandungan Al-Quran, tetapi kita nak tahu kata Quran yang kita duk baca ni dengan cara jelasnya daripada ilmu yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ini ummah ni, gapo dia Quran hak kita duk baca, duk beramal, duknya sanjung Al-Quran hak ada di tangan orang mukminin sekarang lalan ni. Jadi dengan cara ringkasnya, Quran ini iaitu satunya dasar di dalam agama Islam. Agama Islam kita ni ia ada 4 dasar, mana ada 4 sumber. Asas dalam agama Islam kita nak jejak, ia ada 4 tangga, ada 4 perkara. Yang pertama iaitu Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah ijma' umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas satu perkara setelah daripada Rasulullah itu wafat. Ijma' tak akan berlaku malaikat setelah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian ada qiyas yang sahih. Qiyas yang sahih, perkara-perkara yang berlaku yang ada dalam agama kita, sedangkan benda tu tidak ada nas daripada Al-Quran dan hadis dengan cara terangnya, maka kita tilik kepada asal ada ke tak di dalam Quran, ada ke tak dalam hadis, hukum ataupun sebab yang Tuhan itu larang, yang Tuhan itu suruh, ada ke tak dalam Quran. Kalau ada, maka kita hubunglah, kiaskan perkara itu dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak misal dengan cara mudah-mudah supaya nak kita nampak. Orang tanya hukum daun keretam. Orang makan dak minum daun keretam ni apa hukum? Hak pesing pasan siap dah capo-capo tu lah. Obat mabuk tu, apa hukum? Adakah tersebut dalam Al-Quran ni? Tak ada. Adakah tersebut dalam hadis ni? Tak ada juga. Tetapi kita gitilik kepada hukum yang ada dalam Al-Quran, didapati kata arak itu dia adalah satu dasar, satu asal yang boleh kita ambil hukum daripada arak tadi tu, mari turun duk sini. Kenapa? Kerana benda ni sama-sama menghilangkan akal daripada manusia belaka. Maka lagu tu apa panggil? Al-Qiyas. Apa panggil apa? Apa panggil Al-Qiyas. Maka dalilnya yang kata kita kena pakai Quran, pakai hadis, pakainya ijma' para ulama dan pakainya qiyas, sebagaimana kita dah dengar sama itulah ayat Tuhan yang berbunyi kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, ati'u Allah, taat kamu akan Allah Taala, wa ati'ur rasul, dan taat olehmu akan rasul. Coba kita perhati, Tuhan kata wahai orang yang beriman. Orang beriman makna kan? Makna orang yang mengambilkan diri dia mari iman dengan nekara. Nekara mana rukun iman itulah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadari khairihi wa syarrih.
Kita beriman dengan Allah Ta'ala sebagai Tuhan, beriman dengan Rasul sebagai pesuruh bagi Allah, beriman dengan kitab, beriman dengan para malaikat, beriman dengan kata mati hidup kelak ada di sana hari akhirat, dan beriman dengan qada wal qadar. Itu makna kata mereka yang beriman. Kalau tidak ada nekara ni, nescaya tak dinamakan orang yang beriman. Lalu Tuhan serukan orang beriman dengan perkara tu, kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Maka katanya Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas, dia kata apabila kita ni dengar ya ayyuhallazina amanu, maka hendaklah kita dengan molek perhati baik, kerana Allah Ta'ala nak rayak perkara yang jadi manfaat bagi diri kita di dunia dan di akhirat. Tuhan rayak apa pada ayat ni? Ati'u Allah, taat oleh kamu wahai manusia yang beriman akan Allah. Taat di sini makna mana? Makna patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mutlak. Sebab Tuhan tak suruh satu perkara malaikat benda tu ada manfaat bagi kita. Tuhan tak larang satu perkara malaikat benda tu mudarat bagi kita, walaupun akal kita ni tak nampak. Sebab itulah para sahabat, terutamanya Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas, dia kata dengan molek perhati baik Tuhan nak ayat benda tu, benda jadi manfaat bagi kita. Dan wa ati'ur rasul. Kenapa Allah Ta'ala mengulangkan kalimah ati'u? Kalimah ati'u mana taat oleh wahai manusia akan ar-rasul. Ar-rasul di situ kena kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ijma' ahli tafsir, dengan tidak ada syak. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tak cakap, dia tak suruh, dia tak aku, dia tak terima, dia tak buat, malaikat daripada apa Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh dan redha, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjuk. Ayat lain mentafsirkan ayat ni, Tuhan kata wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi ni tak cakap kok des puang kita ni dak, bahkan dia cakap dia tu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba ayat yang belakang ni Tuhan kata wa ulil amri minkum. Mari dengar wow. Tuhan tak ulangkan wa ati'u ulil amri minkum. Tak kata gitu. Nah, tak kata ulil amri minkum, ulil amri minkum, tak kata gitu. Kenapa? Kerana nak taat kepada mana-mana pemerintah, kata ahli tafsir di sini, masuk dua perkara ulil amr. Yang pertama warasatul anbiya, yang makan saka daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib kita kena taat kepada dia. Selama mana? Selama mana dia taat kepada Allah Ta'ala dan Rasul, boleh kita turut dia. Ada juga ke warasatul anbiya tak mana turut Allah Ta'ala dan Rasul? Tak dinamakan warasatul anbiya, tapi orang manusia gelar kata ya orang alim. Maka hak lagu tu tak wajib kita taat. Umpama mana? Umpama sekarang duk berlaku di negara-negara Arab, nak buai orang yang alim, mengaku kata dia alim, tapi nak buai kain kelubung ni daripada kepala orang perempuan. Ini tak wajib kita taat dia. Walaupun nak ada ilmu tinggi langit pun haram kita taat dia. Ada orang di kalangan orang alim juga petua rakyat hukum, kata reba ataupun dog biar duit bunga ni daripada bank, daripada tanakan kita boleh makan. Hak ni kita wajib nak tolak pendapat tu. Kenapa? Kerana dia kata pendapat tu iaitu pendapat yang menyalahi Allah Ta'ala dan Rasul. Sebab itulah Allah Ta'ala tak wari kata wa ati'u, tak boleh dengan wa ati'u, sekadar kata wa ulil amri minkum sahaja. Lalu satu lagi daripada jenis manusia yang wajib kita taat juga, iaitu pemerintah. Juga dia ni kita nak taat kepada dia, pasti dia kena taat kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Mana kata taat ke dia kerana dia taat kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Kalau tak wajib kita taat. Itu adalah pegangnya kita ke ahli sunnati wal jamaah. Kemudian di sinilah katanya ahli tafsir juga kata dalil kata al-ijma'. Sebab ayat lain mai tafsir kata wa ulil amri minkum ni, Tuhan tafsir kata wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira.
siapa dia menyalahi akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah daripada Rasulullah itu beri keterangan kepada ini ummah, dan dia turut jalan lain daripada sabilal mukminin. Makna sabilal mukminin, hak ulama telah ijma', hak umat Nabi telah ijma', dia pakai hak lain. Tuhan kata nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Munak lagu ni aku nak uwi muduk lagu tu. Kemudian aku janji kata orang pesemung ni aku nak boh di dalam azab hari akhirat esok, wasaat masira. Tempat tu adalah sejahat-jahat tempat yang aku sediakan bagi orang jalan umpama tu. Tu dalil nak ayat kata di dalam Islam adanya al-ijma'. Maka al-qiyas wazinu bil qistasil mustaqim, apa nama bagi ayat-ayat al-Quran lagi tu menunjuk kata itu adalah sumber kita. Baik. Kalau gitu kita tahu dah kata Quran ni adalah raca tamanun hidup bagi kita. Hakikat Quran, makna kata kitab ni mana ayat kata hai manusia mu nak pakai hidup lagu mana dalam dunia ni supaya nak selamat, tengok dalam ni. Ambil di awal sehingga akhir mengikut paham yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinakal mari bawa datang mari oleh para warasatul anbiya sampai kepada hari ini. Tak ada jatuh walaupun satu kalimah pun daripada apa hak Rasulullah itu menyampaikan kepada ini ummah. Lalu Quran ini dengan kita reti dah kata faham dah kata dia adalah perlembagaan, adalah dia tu raca tamanun kita, adalah dia itu kuma cara kita nak pakai hidup. Kuma ni takut orang Malaysia tengok hamba ni tak faham, iaitu surat kita nak pakai hidup, surat kiriman daripada Allah Subhanahu wa taala yang kita nak pakai hidup kita macam mana, itu Al-Quran. Maka Quran di dalam lurah-lurah ni ya kita kena pergi balik lurah dulu, kemudian kita masuk balik istilah supaya nak kita kejak lagi kata cara kita nak faham ni gini. Quran ni ambil daripada perkataan qara'a. Dalam bahasa Arab ni kalimah qara'a syai'a, baca aku akan sesuatu. Qara'tu syai'a ataupun qara'a syai' Quran. Kalimah Quran ini masdar daripada qara'a. Lalu kalimah apa nama Quran ni makna lagu mana? Maknanya jam' hipung dan memasukkan setengah di atas setengah. Tu makna Al-Quran pada lurah. Lagu mana tak faham cuba syarah sikit. Yakni Quran hak kita dok tengok depan kita ni apabila kita buka ia ada ayat satu persatu. Kemudian dia ada surah, kemudian dia ada juzuk, kemudian dia ada hizib dia. Tu makna kata semua tu kita mari hipung duk tempat tu lah. Quran hak kita dah baca ni makna Nabi sallallahu alaihi wasallam terima daripada Jibril baca dia dengar, maka Nabi ni suruhnya beberapa orang di kalangan sahabat, salah satu daripadanya Zaid bin Sabit, salah satu daripadanya Muawiyah bin Abi Sufyan, yang tulis akan Al-Quran ini Nabi suruh tulis depan dia. Nabi suruh tulis depan dia, tak Fatihah depan, kemudian diiringikan Baqarah, kemudian Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, kata lagi lah gitu. Semenjak daripada Nabi tengok sendiri, tulis kena tak tu? Tulis. Kemudian memang ni baca orang Nabi dengar, maka gitulah susunan. Itu makna kata asal lurah Quran ni daripada qara'a syai' bermakna Quran. Gapo makna Quran bahasa Jawi kita? Mana hipung. Quran ni hipung tak tepat tu lah. Makna kata Quran ni bukan mana hipung duk masuk Usman saja dah. Quran ni hipung zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi hipung duk di dalam dada. Nabi suruh tulis, akan tetapi kebanyakan duk dalam dada. Setelah daripada tu datangnya Sayyidina Uthman, hipungkan ini mushaf, panggil mushaf Uthmani, maka itulah yang ketinggalan sampai ke hari kiamat. Quran ni kita akan pakai ni. Tak ada dah Quran ada dakwa seumpama Rawafid duk dakwa kata nanti timbul Imam Mahdi mari pula Quran baru dak, tak ada. Quran ni tak ada dah lain. Kemudian itu makna Quran pada logat cakap pe orang Arab. Kemudian Quran pada istilah ahli agama, ahli sunnati wal jamaah ni laku gapo Quran? Kita dok kata Quran gapokah Quran di sisi pengertian ni'yah, bahasa Sia kata pengertian pahami ahli sunnah je faham lagu mana Quran. Quran ni iaitu yang pertama sekali wajib kita kena i'tiqad dia adalah kalamullah.
Yang kita pegang di hati cerak-cerak dah tu. Quran ialah kalam Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-munazzalu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang turun Quran ni di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu yang kedua. Yang ketiga, al-mu'jizu bi lafzihi. Quran ni adalah mukjizat dengan lafaz dia. Lafaz yang kita dah baca tu, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin tu, itu adalah lafaz yang Allah Subhanahu wa taala cakap dengannya. Tu pegangnya ahli sunnati wal jamaah tu, bukan mana pegangnya kita Quran ini kalau Jibril pada hakikat, kalau Nabi Muhammad, kalau Tuhan sungguh duk di zat Tuhan, dalam zat Tuhan. Tu bukan. Itu bukan i'tiqad ahli sunnati wal jamaah dan i'tiqad salafis salih. Bukan hak tu. Nampak tu tak? Iaitu dia adalah mukjizat bi lafzihi. Lagu mana mukjizat bi lafzihi? Katanya para ulama, tak kuasa jin dan manusia kalau capuk tangan dua ni pun nak wari. Quran seumpama ni tak kuasa. Ni nak ayat kata dia ni adalah mukjizat. Gapo mana mukjizat? Mukjizat ni satu perkara yang luar biasa yang lahir daripada Nabi ataupun Rasul yang manusia tak kuasa nak melakukan seumpama tu. Tu makna mukjizat. Makna kata Quran yang kita dah baca ni kalam mukjizat. Lafaz dia tu. Lepas tu gapo lagi Quran? Al-muta'abbadu bitilawatihi. Yang kita ibadat dengan sebab kita baca saja tu adalah ibadat dah. Ibadat kita iaitu kita bacanya Al-Quranul Karim mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca, sebagaimana Rasulullah tak ambil daripada Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam ambil mana? Quran ni ambil daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita kena baca support dengan apa hak Jibril waktu mari di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kena mengaji baca Quran. Nah, kena mengaji cara nak baca Quran masjid, kita kena buat mudarasah al-Quran. Nah, qiraati apa nama supaya nak orang Islam kita ni zaman kita dan lagi akan datang di kalangan anak cucu kita pandai baca Quran sebagaimana Rasulullah baca. Sebab apa? Sebab itu adalah ibadat bagi orang Islam kita. Maka negeri kita tak nak bimbang. Raja kita ni baik dengan kita, nak baca Quran bacalah mana pun tak apa. Dia tak ada jadi seteru dengan Quran. Kalau kita duduk di Burma, duduk mana, nyelepas Quran kita ni hacul bu. Tapi kita ni mujur dalam negeri ni, alhamdulillah kita boleh baca Quran. Maka kita rebutlah fursah, rebut peluang tu. Tu kita rebut. Setiap masjid buat halaqah Quran, buat gatu, buat ni mengaji Quran supaya hak molek sekali mengaji cara baca, kemudian mengaji cara baca dulu, kemudian kita mengaji pula isi kandungnya tu. Patut Quran ni gapo pula? Al-manqulu bit-tawaturi. Quran ini dinakal mari, dibawa datang mari bukan sore-sore. Bahkan bawa dengan cara mutawatir. Gapo makna mutawatir tak faham. Makna kata orang ramai. Makna kata orang ramai. Cuba kita tengok. Orang ramai lagu mana? Terkadang anak-anak muda kita ataupun adik-adik kita, anak-anak saudara kita tak pandai pun nak kecek bahasa Arab. Tapi yang ngaji hafiz, ngaji gatu, mengaji ni, cuba dia baca Quran tengok. Supaya dengan Arab baca. Tu nak ayat kata Quran ni terjaga. Semua ummah ni baca gitu belaka. Setiap generasi ni kita 15 korong dah ni. Mana korong Nabi, korong sahabat, korong tabi'in, atba'it tabi'in, turun dia baca gitu. Semenjak dulu hingga sekarang. Tu makna kata al-manqul bil mutawatir. Bukan makna kata orang ni bacalah ni, orang ni baca lagu ni. Tapi cara baca ada 10 cara baca, 10 qiraat tu tak apalah. Akan tetapi nak ayat Quran ni datang dengan mutawatir, bukan dengan ahad, bukan sore. Aku yang tahu Quran ni, orang lain tak tahu. Tak, ummah tak tahu. Kalau dalam negeri Arab, terutama negeri Mesir ni 90% orang ingat Quran. Walaupun dak buat teksi pun, isap rokok pun, tapi Quran ingat. Hak apa? Kerana suasana ya lagu tu. Baca tak kena tegah dia, pakai kasubai bersabana pun. Nak ayat kata Quran dia ambil penting. Kemudian al-maktubu baina daffatayil mushaf min awal suratil Fatihah ila akhir suratin Nas, dan dia ni tertulis di dalam mushaf ni dalam kitab ni. Nah, dalam kitab ni daripada awal Fatihah
hingga akhir surah An-Nas. Itu makna Al-Quran, pengertian Al-Quran di sisi ahli sunnah wal jamaah. Bukan makna kata Quran ini makna saja ya Quran kala Tuhan, lafaz dan huruf ni bukan daripada Tuhan. Tak. Bukan makna huruf saja, lafaz saja daripada Allah, makna tu daripada yang lain. Tak juga. Dua sekaligus, makna dan huruf lafaz daripada Allah Subhanahu wa taala, dua-dua lah. Sebab tu Quran ni kita nak jamuh dia pasti kena ada ai semaya. Nak baca dia lagi kita tengok sebab-sebab cara kita nak baca lagu mana. Baik. Pak Quran ini berapa namanya Quran ni? Iaitu Quran ini Tuhan mari menyatakan di dalam ini kitab ni semua perkara yang jadi manfaat bagi manusia. Tuhan royak. Bukan Tuhan tak royak kepada kita. Nak royak kata Tuhan ni ya sayang kepada kita, ya muliakan kita, ya berikan jalan hak molek kepada kita. Lalu Tuhan kata walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli masal wa min kulli masal la'allahum yatadhakkarun. Di dalam suratul Az-Zumar dia kata sesungguhnya kami ni Allah Subhanahu wa taala darabna. Kalimah darabna dalam Quran ni wa contoh, wa misal bagi manusia di dalam ini Al-Quran min kulli mathal. Ada semua misal. Ayat ni menunjuk kata apa? Menunjuk kata Quran kita ni perkara yang jadi manfaat dan faedah di dalam diri hidup manusia, malaikat dalam Quran ni sebut. Cuma kita mikir tak siapa Tuhan kita, kita tak nampak Tuhan kita, akan tetapi dalam Quran ada cukup dah. Supaya kita nak misal cara mudah-mudah. Duk tempat teh kita ni kalau orang cidik bijak ni, dia pusing boleh, dia tengok begini pun jadi duit, dia tengok begini pun jadi hijau, dia tengok begini pun jadi hasil dia. Itu makna kata otak dia gerak. Akan tetapi kalulah orang biasa kata otak tak bergerak, duk tempat mewah setara mana pun tak nak pusing, duit tak ada lah kocak. Supaya tu dah Quran ni duk ditanya orang Islam dah. Cuma kita nak kaji setara mana isi kandungi hak tu royak tu supaya nak ambil faedah daripadanya. Hak tu terhenti di atas kekuatan hak tu kita. Hak tu kena guna otak ni. Sebab tu sekarang lah ni akak, pakai duk akak belakang ni, akak Al-Quran, majlisul Quran, ma'al Quran, Al-Quran gitu, Al-Quran. Untuk nak apa? Nak carinya Rusia yang ada dalam Quran. Hak Tuhan kata walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Quran min kulli mathal la'allahum yatadhakkarun. Mudah-mudahan harap-harap mereka itu dapat boleh ambil mikir. Sebab tu kita guna otak di dalam kalangan orang ahli sunnah ni, guna otak untuk fahamnya wahyu. Bukan guna otak nak mikir lebih pada wahyu, yang tak boleh jadi. Ni terkadang kita ada otak tapi mikir lebih pada Tuhan, reti lebih daripada Allah Ta'ala dengan cara kedudukan. Walaupun lidah taknya mengaku, tapi dengan cara dudukkan seolah kata reti lebih pada Tuhan. Ni berat. Kita Tuhan wi otak kita supaya nak wi kenalnya, nak wi boleh reti apa Tuhan raya. Sebab tu saya duk menegaskan kata kerja bagi akal faham wahyu ni. Kerja bagi akal faham ni wahyu hak Tuhan dalam Quran, wahyu hak Tuhan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut warasatul anbiya. Bukan makna kerja bagi akal nanti hajar wahyu hak Tuhan, hajar wahyu hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh jadi lagu tu. Tu cara kita ke ahli sunnah ni, lagu tu dia cara. Hak ni hak kita dak royak ni bukan orang biasa dak kata. Orang zaman turun Quran ni hak kita dak tangan kita ni. Nah, makna kata ada seorang nama Walid ibn al-Mughirah. Walid ibn al-Mughirah ni kita dak royak, ulama kita dak tekan, dak royak. Kata tak ada siapa dia nak mengatasi dia. Aling sehabis-habis aling. Dia kata ngano terhadap Quran. Ya royak gapo terhadap Quran ni? Kerana apa kita ambil dia hari ya kata beriman. Dia ni ayah kepada Khalid ibn al-Walid sebagai panglima dalam Islam. Tapi ia nama Walid ibn al-Mughirah, tak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mati. Tapi ia bijak, hebat.
reti bahasa, reti balaghah, reti isi kandungan Quran, ya kata mana terhadap Quran. Kita kena ambil orang demo mari menyaksi Quran hak kita. Sebab apa buat lagu ni? Kerana Tuhan royak wa syahida syahidum min ahliha. Kita ambil orang demo tu menyaksi kata Islam ni molek, Quran ni molek. Hak kita tu cerak dah. Kita kata molek dah. Demo sendiri kata berimej pun kata Quran ni molek. Hak kata lagu mana? Imam At-Tabari rahimahullahu taala sebut di dalam tafsir ialah ni perkataan ni. Imam Tabari ni ada tafsir dia Jami' At-Tabari ni lebih kurang 30 jilid lebih. Nah, hak ada tu ada 30 jilid lebih tu. Di dalam itulah Imam At-Tabari sebut ini perkataan dengan sanad cukup lekat lah. Ia kata Walid ibn al-Mughirah ni dia adalah sepasih-pasih, sebijak-bijak orang yang reti dengan cara bahasa Arab. Kerana Nabi-Nabi mari ni bawa mukjizat mari ni kepada ini dunia, Tuhan hantar mari mengikut keadaan ummah. Cuba kita tengok Nabi Musa, ummah dia hebat dalam soalan apa? Masalah sihir. Tuhan hantar Nabi Musa mari perak buat sihir pergi perak ni. Zaman Nabi Isa alaihissalam, ummah zaman tu dah hebat masalah apa? Hebat masalah kedoktoran, bomo, pet. Mari Nabi Isa perak waktu pergi. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang dak hebat masalah syi'i, masalah bahasa Arab, masalah apa nama kawi ni syi'i lah kalau kita bahasa kita, qasidah tu qasidah ni dah hebat masalah tu. Mari Qurannya tolak lagi hak tu. Lalu Walid ibn al-Mughirah ni ya orang yang boleh pegang jawatan kuasa mengatasi, makna kata dia lah nak kerak sing, nak keraknya keputusan kata orang ni perkataan dia boleh tak nak sakut di Kaabah. Ya hari nak sakut di Kaabah, astadil Kaabah tu nak sakut daripada perkataan Arab, kena lepas dia dulu. Ya royak kata diri dia macam mana, cuba kita tengok. Ya royak diri dia kamar dia menyaksi terhadap Quran yang kita depan. Dia kata fa wallahi, ya sumpah dengan Allah. Sebab musyrikun i'tikad atas Allah Ta'ala ni Tuhan ya juga, tapi ya syirik tu musyrikun. Fa wallahi, maka demi Allah, ma fikum, tidak ada di kalangan kamu min rajulin, daripada orang mana-mana, a'lamu, yang lebih reti, bil asy'ari minni, lebih reti daripada syair daripada aku, tak ada. Ya royak tadi, ya royak dengan ilmu, tak ada lah dunia ni. Zaman tu zaman ni pun tak ada orang lebih seumpama ni, tak ada. Hak reti sekali dalam masalah syi'i lebih pada Walid ibn al-Mughirah, tak ada. Tapi ia tak saya turut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kih apa? Kerana dia orang tua. Orang tua ni tak jalah kepada orang muda ni pasal dia dah. Ha tu, sifat tu kalau kita tak jalah pada orang muda tapi orang muda bawa kebenaran, habis. Cok dengan hatu kata, sudah dengan hatu. Lalu ia kata lagi, wala a'lamu biqasidatin wala bi asy'aril jinni minni, dan tidak siapa dia lebih hebat masalah qasidah, masalah klon kawi kalau bahasa Sia kata, dan dengan apa nama jin, apa syair-syair fak jin, sampai ke jin syair punya reti juga datuk ni, sampai ke gitu. Lalu nak royak kata ya hebat sungguh. Perkataan ni ulama kita mari boh di dalam kitab dan mesahkan sanad kata ya kata sungguh pula, yang bukan biasa, bukan perkataan apa yang kata mari kau kepala gerai mana dak lah. Lalu ia kata wallahi ma yushbihuhu alladhi, tidaklah apa nama ni Quran ini yaqul syai'an min hadha, makna kata tak ada pi ya boleh kecek supaya Quran Muhammad wari ni. Ha tengok, ya iktiraf, ya mengaku, ya merap kata Quran hak Muhammad hari ni tak ada pi ya boleh kecek lah ni. Tapi kita dengan sebab tak ada ilmu duk berasa kata hak geliga ni, tak tahu kata geliga. Hak molek ni kita tak tahu kata molek sebab kata kekurangan ilmu. Orang kita ni kita ada misal banyak-banyak kali dah kata kita tak kena beli mata jemeruk ke apa-apanya, lepas tu baik pitu nateng begitu lalu. Tu baik gitu. Sebab dia tak tahu harga.
Ni gamak kan mata biasa hak plom ke, hak plesu ke, kata lagi. Bukan. Lalu dia kata, wallahi, tak berapa kali ia sumpah dengan Allah. Inna liqaulihi alladhi yaqul la halawatun. Sesungguhnya perkataan hak Nabi Muhammad baca ni, Quran ni, ia dengar, Walid ibn Mughirah tu dengar. Ia kata la halawatun, ada kemanisan. Ada manis. Orang tak beriman ni ayat Quran ni manis. Kita orang beriman ni bahasa apa? Hai. Teruk dah lah. Siap dah lah kalau baca Quran kata gano kau baca Quran kau serabut ni. Kena cek. Kau makan air kau sesebok. Kau makan nasi kau nak nyawa tak boleh. Kena pergi hospital. Hak ni pun supaya kau baca Quran kau bahasa kata jela ke bukan, jela ke bukan. Hak tu kena pergi cari tok guru. Patut nak pergi cari tu hak sunnah lah, hak besen tak tu gak siap juga. Tabat tu nya duk baca Quran duk ada panas. Tu dak situ. Ada apa? Nah, wa inna alaihi lalatawah. Dan sesungguhnya Quran di atasnya latawah. Apa makna latawah? Latawah ni makna kata dia ni apa nama orang panggil kata beri kesan kepada hati. Quran ni apabila baca dia beri kesan pada hati. Syarat kena faham lah. Orang apabila dia baca Quran dia faham, dia akan makan hati. Makan hati ni bukan makna kata we sakit hati tak. Ya we jadi hati tu kesal, we jadi kebaikan. Cerahkan hati ada karat tadi tu we jadi cerah. Tu Quran. Tu makna latawah. Wa innahu lamuthmirun a'lahu. Dan ayat hak atas tu makna kata pala ayat tu Allah seolah kata musmir. Apa musmir? Kita dengar pak tu seolah kata pohon kayu kita tengok kita taning dengan cara lama yang buah. Rasa suka hati. Kita dengar pala ayat tu Walid kata, dengar pala saja tak ada dengar lagi isi. Tu makna kata tinggi dah bahasa dia. Kita pergi tak siapa sini ni. Kita pergi tak siapa. Orang rasa kita tak siapa. Apa kita orang Melayu? Orang Arab ni ia berasa supaya kita kalau kita kecek bahasa tengah. Kalau kita kecek bahasa tengah, kita nak murih ke orang, nak tak molek lah tapi nak misal kata. Kita nak murih ke orang, lepas tu kita kecek bahasa tengah. Bahasa tak sedap. Kalau kita bahasa kampung, kita bahasa masuklah hati. Gitu dah. Orang Arab ni apabila dia baca Quran ni dia reti masuk sampai ke dalam hati dia. Itu makna kata wa innahu lamuthmirun a'lahu mughdiqun asfaluhu. Bawah tu sangat-sangat subur. Ya banding kata ayat Quran ni, pala ayat dengan akhir ayat ni Allah seolah kata masuk gi mari, tak ada jadi belawai gi mari. Tu dia. Wa innahu la ya'lu wa la yu'la. Dan tidak ada makna kata Quran ni tinggi sangat uslub dia, cakap dia tidak hanya lebih tinggi daripada ni. Ning Walid ibn al-Mughirah kata bukan perkataan amah. Orang yang tak beriman royak terhadap Quran kita ni dengan itu perkataan. Dinakalkan ini perkataan ni oleh ulama sultan mufassirin, raja bagi ahli tafsir. Royak dalam kitab dia. Nak apa lagi? Pasal cukup dah saya kata. Pana awak lagu mana kita terasa dengan Al-Quran. Ni sebab tu kena ada majlis umpama ni. Itu adalah Al-Quranul Karim. Itu adalah perkataan orang yang tak beriman royak terhadap kita. Bagaimana kita sebagai orang yang beriman nak ambil bedahnya dengan Al-Quranul Karim. Dan Quran kita ni adalah satu khususiatnya, dia ni datangkan ayat-ayat dalam Quran ini perkara yang nak royak kata hei manusia mung ni akan jumpanya benda yang baik dan benda yang nak tegahkan dirimu daripada kebinasaan hidup dunia maupun di akhirat adalah kitab ni, supaya kita diroyakkan oleh orang. Ada kerja tak berat mana, tapi duit gaji mahal. Kalau kita kerja ni tak lama, bolehlah nak beli kereta, beli apa, berasa kan hati kita. Sedangkan kita tak ada lagi kerja, berasa kan hati kita, berasa nak kerja tu. Juga Quran ni dah royak kata hei manusia, dalam aku ni ada faedah banyak bagimu dan benda nak jagakan dirimu tak sewi jadi tak selamat ataupun we jadi kemusnahan nak jaga.
daripada mu tak selamat, daripada mu nak binasa hidup dunia dan akhirat, ku nak jaga mu. Wasa lagu mana hati orang beriman? Wasa nak tengok ke dak isi kandungnya? Wasa nak faham ke dak? Setengah-setengah daripada orang hati molek ni, dari kalangan orang Islam kita adalah di tempat kita. Ya dengar tu imam Mekah kata imam Madinah ke baca sengisak. Wasa kata dia naik suara dia, bahasa kata dia ni, ya tak reti, tak faham. Ya gaduh-gaduh kita tanya orang halim, apa ni tok imam baca ayat ni faham gu mana ni tok guru, faham gu mana? Supaya dia nak qasi. Hatu makna hati orang yang beriman. Kita dengar, sebab tu kena dengar Quran, lepas tu orang nak baca Quran pula kena istiadat wi molek. Istiadat mana kena teriam, kena cedek wi molek. Ini ada setengah-setengah nak pergi jawatan kuasa tu imam, tapi suara tu pun tak sedap dah. Kemudian tak cedek pula Quran wi ingat jadi molek. Habal kat batuk. Ni jadi. Kalau buat batuk lagu tu kalau sekelain tu batal semaya. Ada orang pasal tu la ilaha illallah, tak sah naik duk bawah jadi makmum, tak sah naik jadi tok imam punah. Hak naknya istiadat Quran. Makna kata kita ingat molek, faham molek, baca wi kena. Patut ikhlas kepada Allah. Balik belakang dia akan kesal. Kesal dia tu akan masuk di dalam telinga makmum dan masuk dalam hati makmum, walaupun makmum tu tak faham bahasa Quran. Tapi dengan sebab Quran dia penawar, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa' wa rahmatul lil mu'minin. Quran itu hewat turun ni supaya nak jadi syifa'. Gapo syifa'? Penawar bagi hati-hati orang yang beriman. Wa yubasyirul mu'minin, dan royak berita gembira kepada orang yang beriman. Nak gapo lagi? Cukup dekat yang ada dalam Al-Quranul Karim. Belakang ni alhamdulillah kita pakat banyak orang dah akak sebagaimana duk royak tadi. Dan Al-Quran ini adalah satu perkara yang jadi mukjizat, yang jadi kepelakan. Apabila orang dengar Quran dan dia tu faham, orang ni akan ubah hidup dia. Ubah hidup dia. Sebab itulah orang musyrikun zaman dulu, ya bimbang takut orang dia dengan Nabi Muhammad duk baca Quran, ya bimbang sungguh. Bimbang lah tepat mana Nabi ngajar tafsir, ngajar Quran. Nabi dia tafsir Quran, ya baca we dengar gitu sebab arak dah. Lepas tu kalau kita nak qiyah orang zaman kita gak buka Quran, baca Quran, we dengar kamar dia, surah we faham pula. Hak tu gak kalau zaman dulu gak musyrikun takut sekali. Ya takut buat apa? Takut manusia tu reti isi kandungan Quran. Apabila manusia tu reti isi kandungan Al-Quran, ya ubah hidup dia tu akan jadi ubah. Jadi kolai, hak tak molek jadi molek. Hak tak maju jadi maju. Hak jadi duk sakit jadi penawar. Hak jadi kata duk kagak jadi berjuruh. Lepas tu orang hak tak juruh tu lagu mana? Dia takut siapun perayut. Takut punahnya apa projek dia hak dia nak cari orang wak jadi apa nama kerang mai kerang me dia wak jadi alat bagi dia, dia takut. Lalu Tuhan hikayat royak dalam Quran, orang musyrikun ni wak sungguh dengan Nabi lah lagu tu. Maka kita ni sebagai orang beriman jangan ambil perangai ni buat pakah. Mana dok mengajar apa nama tu? Dok mengajar tafsir. Oh, nak mengaji lagu mana tafsir? Ilmu kitab kena siapa? Bila nak siapa? Tu kubur dulu. Tak nak jadilah tu. Tak kita bayar. Ni tu nanti tu kubur dulu, lepas tu kau ajar Quran. La ilaha illallah. Nanti dok baring tidur, lepas tu baca Quran dengar. Apalah tu? Quran ni untuk orang hidup. Nak pakai di atas dunia ni hak tu. Kamar dia nak baca hak tu ada khilaf ulama, tapi pendapat yang gagah doa lah. Doa lah tu. Nampak tu dah? Lalu orang musyrikun dia tak setuju jawabnya. Wa qala allazina kafaru, dan berkata mereka yang tidak beriman, dia kata la tasma'u li hadzal Quran, jangan dengar Quran, walghaw fihi. Apabila Muhammad baca Quran we dengar, kita wak suara we derah sikit, kecek we derah sikit, jangan ada we Quran tu masuk di dalam telinga kita. Orang kalau tak tahu ni, dia turun.
Manusia ni walaupun Tuhan beri akal ke dia, tapi kalau dia kena tarbiyah, tak kena betul, tak kena, dia pakar benda hak salah. Sini hak nyanyi. Ya ambil pakar. Hak salah cerak-cerak, kalau dia tarbiyah tak kena, dia pakar. Tu manusia. Kita kata ada akal, ganonya buat benda lagu tu. Tak, ya jadi. Ya sebab manusia ni berhajat pada suasana singwet lah, berhajat kepada kawan guh ada tepi, berhajat pada keluarga, berhajat kepada apa nama lagi saing-saing dia, ibu bapa dan nama gapo nama hak tepi-tepi dia tu. Ya we kesem kau ni. Ya we kesem kau ni. Sebab tu dia kata wal ghaufihi. Pasal dengar? Kita akak sorang berderah kecek masa Muhammad dah baca tu pakai kitab kecek. Pasal dengar? Bawa lagu tu apa? Wahai Fak Quraisy, la'allakum taghlibun. Kalau kita nak benar Muhammad, kita buat lagu. Nak benar boleh orang nak mengajar tafsir ayat Quran. Sah dengar. Sah dengar. Tak sah dengar mula tak apa. Kalau kita dengar kalau dengar lekat. Ni jelah. Orang pengen kata cara. Walaupun orang tu orang Islam, tapi cara tu cara bukan orang Islam tu. Cara tu. Ini nak kita faham molek. Dan Quran hak seterus hak kita nak sudah di sini ni, iaitu apa pula? Iaitu Quran hak kita dok baca ni jangan dok faham kata hak Nabi Muhammad ya wari Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Musa dan Suhuf Nabi Ibrahim. Tak serupa dengan ni. Supaya orang dok bubuh lala ni Quran ni, kalau kita ngaji dia nak buat jadi karuk lah, jadi panas sel lah. Terutama orang-orang putih, orang-orang barat ni dok ayat lagu tu. Nah, kepada umat manusia ni Quran ni kita junjung. Nyo tak dah kepala, kemudian isi kandungnya tak sah faham, biar dok situ sah faham apa. Dok tak sah. Nah, Quran kita ambil berkat dengan kata kita tak di atas kereta kita ataupun tak di atas gahar, tak di atas leher gapo nama tu, begitu ya, ambil berkat gitu. Nak ambil isi kandung dengan main ngaji, jangan. Tapi kita nak oyak kata Tuhan royak kata Quran ni dak. Quran ni mari ni bukan kata dia mari duk sore dia Zabur, Injil, Taurat, suhuf ni duk kok lain, ya tak serupa dengan orang. Dak. Tuhan royak dengan cara nyata di dalam Quran ni. Tuhan katakan wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya kami menurunkan kepada engkau wahai Rasulullah, iaitu wahai Muhammad, Alkitab, iaitu apa? Quran ni bil haq, dengan benar. Kata makna dengan benar. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Makna Quran ini dia mari membenarkan kitab-kitab yang mari belum daripada dia. Membenarkan Taurat, membenarkan Injil, membenarkan Zabur dan suhufnya. Bukan makna Quran ni dok sore. Dan dia kata wa muhaiminan alaihi. Muhaiminan makna dan dia sebagai penyaksi di atasnya. Penyaksi bagi kitab-kitab hak dulu, kata Quran inilah sebagai kesimpulan kitab hak dulu. Bukan makna Quran ini dok suku dengan daripada kitab-kitab hak dulu. Sebab itulah katanya Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala, dia kata as-salafu kulluhum muttafiquna ala anna al-Qur'ana huwa al-muhaiminu al-mu'taminu asy-syahidu ala ma baina aydihi min al-kutub, ma baina yadayhi min al-kutub. Makna orang salaf ni, orang dulu, makna kata ulama salafis salih, semua sebulat suara di atas bahawasanya Quran ini adalah penyaksi dan dia ni adalah mu'taminu, makna dia tu amanah dan menjadi saksi di atas apa kita hak mari belum daripada ni. Nak tengok kata Taurat ni dia kecek lagu mana, duk sini. Nak tengok kata Injil kecek lagu mana, duk sini. Kalau tak serupa dengan ni, seolah kata Tuhan nak royak kata hak tu ubah oleh manusia dah. Perkara tu kena ubah oleh manusia dah. Sebab itulah kita ni nak masuk bulan Ramadan, itu adalah Al-Quranul Karim yang kita duk bawa, duk piping, duk mengajak, duk mengajar, duk baca, duk sanjung, duk berimeh dengannya. Itu adalah Al-Quranul Karim. Bagaimana kita ni
Belum daripada nak masuk bulan Ramadan ini kita nak siap sedia cara nak baca Quran baik mana? Lagu mana kita nak baca Al-Quran? Bagaimana kita sebagai orang Islam nak bacanya Al-Quranul Karim? Kita nak baca dalam bulan puasa, nak dengar dalam bulan puasa ni lagi akan datang. Nak baca gua nak. Katanya para ulama dia kata adab-adab cara kita nak baca Quran ini pasti kita kena mula-mula sekali tahu cara kita nak baca. Tahu kata kita nak baca dia ni kena reti cara nak baca. Pak kita kata amba tak pandai nak baca. Ha dengar. Dengar kita ada dengar. Pak dengar tak faham apa boleh pahala. Dengar saja boleh pahala dah. Tapi hak naknya we gerak lidah kita dengan Al-Quranul Karim. Supaya gapo? Supaya kita ni tak kira kata hijrah kita terhadap Quran. Kita boleh baca sekadar mana hak kita kuasa. Aku boleh baca Yasin ke masalah. Baca Yasin. Baca Tabar ke, baca Iza Waqa'atil Waqi'ah ke, baca gapo gak kata. Sekadar tu. Padahal boleh puasa kita pandai hak tu ya tu. Ha baca hak tu, tak usah baca lain. Pandai hak tu baca hak tu. Wa sekadar mana fattaqullaha mastata'tum. Dan apabila kita baca Quran, baca we kena makhraj huruf tu jadi molek. Suara tu kita berjangak we jadi molek, beruh gigi, ambil air semaya cara-cara dia menghadap kiblat, duduk tempat yang bersih, pakaian yang bersih. Ha tu cara kita nak baca Quran. Ha apa? Kerana katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, apabila kita gerakkan lidah kita ni baca Quran, malaikat akan duduk sini. Mai duduk di lidah kita untuk nak sedia tuliskan pahala. Paduk lagu mana? Mallahu bihi alim. Allah Taala yang tahu. Allah Taala ni ala kulli syai'in qadir. Tak nak kita tanya kata lagu mana dak. Ya kuasa. Nabi raya pasti kita tunduk dan beriman. Sudah. Lepas tu mulut kita kita kena cuci dulu. Belum daripada kita nak baca Al-Quranul Karim. Cari tempat yang molek. Cari masahaf yang besar yang nampak, mata kita nampak cerak molek. Tak tagahawi molek. Tu adab cara kita dengan Al-Quranul Karim. Kemudian seterusnya kena tadabbur. Tadabbur mana-mana. Kita banyak ke boleh bahasa Jawi. Baca bahasa Jawi, tengok ayat kita baca sejuh ke, setengah pipi ke, setengah juh ke. Tengok tafsir, baca dalam pimpinan rahmi ke. Nah, di dalam hak syekh kita duk buat ni, di dalam al-bayan tu pun banyak. Tengok dalam tu pun tak apa. Nah, tak faham bahasa Melayu, bahasa tak erti mana, tak faham mana, maka tak boleh bahasa Melayu. Baca bahasa Sia, bahasa Thailand. Ikhwah kita ada di Malaysia ni tak kuasa nak baca bahasa Thailand pun tak boleh, Jawi pun tak boleh. Baca bahasa Rumi, bahasa tempat kamu, tak ada masalah. Ambil faedah boleh daripada Al-Quranul Karim. Bahasa terlekat di mana? Tanya guru. Tapi jangan tinggal majlis apabila tok guru nak tafsir Quran kita pergi dengar sama. Supaya apa? Supaya kita boleh masuk kosi diri kita dengan majalisul Quran. Majlis Al-Quranul Karim. Dan mula sekali kita nak baca hendaklah kita a'udzubillah moleklah sebab Tuhan suruh fa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Dan apabila kita baca tadabbur molek ayat isi kandungi tepat ya Tuhan sebut azab, hendaklah kita minta jauh dengan Tuhan. Tuhan kata wattaqun narallati u'iddat lil kafirin. Kita kata na'udzubillahi minan nar. Aku minta jauh daripada api neraka. Gitu tak apa dah. Tak pandai bahasa Arab, bahasa Jawi tak ada apa. Dengar kata syurga wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ya Allah, masuklah aku dalam syurga tu. Tak apa. Nak lagu tu bukan kita baca ke baca gitu. Nah, tok guru hak baca Quran ni apabila jumpa nama Nabi ya alaihi salam, jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jumpa nama Allah Subhanahu wa taala. Cara baca orang salah ni Allah. Ya baca Quran ni beberapa cara ya baca. Ni kita ni kena ambil munasabah di sini kita tahu apabila jumpa nama Nabi selawat atas Nabi, jumpa azab minta jauh, jumpa syurga, jumpa nikmat minta kepada kita.
Wi jadi gitu supaya nak kita tahu kata kita dok gi roh kita ni dok gi dengan Al-Quranul Karim. Kalau hati kita cuci, kalau lah tepat kita cuci, lidah kita cuci, nascaya malaikat hak Quran tu akan duduk sekali dengan kita dan dia akan pipengnya pahala itu Quran yang kita baca itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak gapo lagi? Quran tu hawi dah. Tiap-tiap buah saya akan kata dalam kampung kita, dalam semua negeri kita ni ada belakang Quran. Tetapi nak buka tengok tu. Nah, hak tak kuasa, buat sekadar kuasa. Tak salah. Hak tak kuasa tak sah jadi jadi membebankan, jadi beratkan kita. Dan seterusnya hak sebagai hak akhir iaitu baca Quran dengan cara tertil. Warattilil Qur'ana tartila. Lagu mana? Makna baca koho-koho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baca koho-koho. Jangan baca bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh aku tu. Sebab apa? Sebab kalau baca lagu tu kita tak terasa dalam hati. Supaya kita nak baca gapo-gapo demo soseng gapo-gapo cenuk gapo-gapo nama. Nak tengok molek dulu, nak sen-sen pun lama habisnya harta. Baca tengok molek dulu hakuk mana demo so kita sing kok mana ni. Terkadang orang tua ni nak lain umur ni. Repek sini. Tengok dulu gapo dia kata tak faham bahasa. Cari orang faham mari. Oi gapo ni kertas gapo ni. Nalah tu. Quran apa supa bukan baca ru gitu. Sebab syekh kita ni dak mengepek berapa kali no. Macam baka kata baca Quran ni senapah Fatihah. Allahu akbar. Sungguh kata demo panjang nafas tetapi ia bukan cara sunnah balah tu. Nah, baca sunnah baca so wasa katik lama-lama sekali tak apalah. Tetapi hak kita baca sorang baca tartil warattil Qur'ana tartila. Pas orang hak baca lagu tu boleh gapo ya Allah. Boleh gapo ya Allah. Tu ayat dengar ayat Quran sikit sini. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya mereka yang baca dengan hati akan kitab Allah Subhanahu wa taala. Baca dengan hati. Wa aqamus salah. Kemudian dia itu melaksanakan semaya. Wa anfaqu mimma razaqnahum. Dan dia membelanjakan harta dia sirran wa alaniyah. Dalam keadaan orang tahu tak tahu ya wari tubik harta dia sikit banyak. Aku ada 10 kok aku nak wi jalan tu. Wi ada 50 kok. Bui. Dapat orang tak dapat orang di mana? Orang minta Allah batil kita bubuh belalah orang tengok kita pakat bubuh. Tu mana? Alaniyah. Sirran tak ada biada. Kita boh gitu. Dia tak ada biada nampak. Tangan kiri pun tak tahu. Isteri anak pun tak tahu. Amalan lagu tu kalau kita buat kalau kita terlekat gapo dengan Tuhan, kita kata ya Allah dengan amalan aku buat kerana mu tu kalau ikhlas mintalah wimu terlepasku daripada bala petaka. Lagu ni tak kena pecek banyak. Boleh. Tuhawi. Sebab kita ada rusia kita perhubungan kita dengan Allah Taala supaya kita duk biasa duk kampung biasa tapi tak tahu kata dia kenal orang besar. Apabila orang besar marunya peluk dia nya wak kira ngaya. Demo ni kenal orang besar. Gitu dah. Supaya sini ni dak ni pesen kata nak menunjuk saja hak besar sungguh dak kali. Yarjuna tijaratan lan tabur. Orang lagu tu hendak nak berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, perniagaan yang tidak ada rugi. Lan tabur. Kita niaga dengan Tuhan nak rugi lagu mana? Liyafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Supaya Allah Subhanahu wa taala itu gapo nama supaya Allah Subhanahu wa taala tu menyempurnakan pahala-pahala mereka dan menambah bagi mereka itu kepada mereka itu daripada kelebihan. Orang baca Quran dengan cara hak amarayak saat ni tu Tuhan akan tambah kebaikan ke dia, ganjaran kepada dia dan kelebihan kepada dia. Cuba terang tengok buat. Sebab apa? Sebab Tuhan kata innahu ghafurun syakur. Kerana Tuhan ni sangat pengampun lagi sangat syukur. Syukur mana? Apabila kita buat sikit pada dia, dia wi banyak kita. Sebab Tuhan ni Maha Pemurah. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata sebagaimana hadis Umar dia kata innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Tuhan akadkan kaum kita ni dengan sebab kitab ni kalau kita guna kena dan Tuhan buat turunkan umat kita umat Nabi dengan sebab kitab ni kalau kita guna tak kena. Maka itu adalah terhenti di atas kita. Terhenti di atas kita. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pesankan kepada Abi Zar radhiyallahu anhu
walaupun hadis ni ada pertikai oleh para ulama, tapi dengan cara syahidnya boleh kita ambil buat dalil sini. Dia kata alaika bitilawatil Quran. Alaika mana wajib di atas kita baca Quran. Nabi suruh kita baca Quran. Sebab apa ya Rasulullah baca Quran? Fa innahu nurun laka fil ardi. Sebab Quran ni kita baca Quran, ia adalah cahaya bagi kita di atas muka bumi ni. Wa dzukhrun laka fil as-sama. Dan dia tu adalah zukhr. Apa makna zukhrun di sini? Yakni simpanan. Benda yang Allah Taala cedek ada di langit. Apabila roh kita naik ke langit dicabut oleh malakul maut, seolah kata harta kita telah cedek siap dah, ada di langit. Itulah Al-Quranul Karim yang kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kena ambil tahu. Nah, itulah Al-Quranul Karim yang kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kena ambil tahu dan ambil buat penting dengan dia, kerana Quran ini adalah kitab yang nak membawakan kepada kejayaan dan kepada syurga, dan dia nak sekatkan kita daripada kebinasaan dan daripada kita nak juluh di dalam kesesaan. Itulah Al-Quranul Karim. Akhir ayat Tuhan kata inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini yang nak bawa kita kepada jalan yang lebih lurus, jalan yang lebih molek. Wa yubasyirul mu'minin, dan dia royak di dalam ini beri berita gembira kepada orang yang beriman, anna lahum ajran kabira, bahwasanya orang yang beriman itu bagi dia adalah syurga yang kekal abadi apabila kita beriman dengan Al-Quranul Karim sebagai apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehendak kepada kita. Maka insya-Allah pada perjumpaan sekali ini sekadaranlah sahaja dulu. Mudah-mudahan kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita, dan kita itu sampainya semua puak kita ni, supaya Allah Taala sampaikan semua puak kita ni di dalam bulan Ramadan yang kita duk tunggu-tunggu, supaya kita itu boleh buat amal dengan cara sempurna. Dan hendaklah kita azal kata dalam bulan Ramadan ni hendaklah kita nak buat amal sungguh. Sebab tahun dulu ni kita tak boleh nak buat dah. Sebab tak boleh nak terawih, tak boleh nak tu jadi susah, tak boleh nak beripung kalau kecak mudah-mudah, kerana dalil kata Tuhan ni tak ada berhajat kepada kita. Kita ni sebagai manusia ni berhajat kepada Tuhan. Tahun ni Tuhan buka pada kita, kita sungguhlah takut ke depan kita tak tahu pula kata Tuhan nak tak lagu mana. Kita sungguh supaya umur kita tu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. As'alullah Subhanahu wa taala bi asma'il husna wa sifatil ula ay ja'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.